Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni santai saja, dia macam podcast pun ada. Saya just nak sembang dengan anda, nak kongsikan dengan anda 3 item ataupun gadget ataupun barang komputer yang orang beli dia, guna sekali, 2 kali ataupun maybe sebulan, 2 bulan, lepas tu fed up ataupun boring and jual balik. Kalau tak jual balik pun dia duduk atas rak, kumpul debu dekat sana lah. And saya punya item ni berdasarkan pengalaman peribadi saya sebagai seorang jurujual dekat kedai komputer Mona Lisa dan pemerhatian saya dalam grup Facebook, macam contoh PC Gaming Community Malaysia. Mungkin anda berbeza pendapat, anda boleh sharekan pendapat anda dalam ruangan komen di bawah. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Let's go guys! Okay guys, produk yang pertama ni dia fenomena masa PKP baru-baru ni, and dia makin dapat tempat dalam masyarakat kita disebabkan harga dia mampu milik. Kalau dulu nak beli produk ni, sekurang-kurangnya kita kena spend RM2,000 Malaysia lah, baru kita dapat satu kualiti yang bagus. Tapi latest ni yang Shaza review baru ni, kita dah boleh beli pada harga RM500 Malaysia. RM200 Malaysia pun ada orang jual. Produk yang saya maksudkan ni ialah home projector. Projector yang cikgu-cikgu ataupun orang pejabat guna itu cerita lain. Kita fokus kepada projector yang kita beli and kita nak mempawagamkan rumah kita. Masa PKP baru ni, disebabkan ramai yang duduk rumah, lepas tu layan TikTok, layan Instagram, kita nampak ramai orang set up home cinema. Dekat dinding pancar skrin cantik-cantik, besar-besar, makan popcorn yang kita buat sendiri kan. Tengok dekat rumah, syok gila. Tapi sayangnya dia tak senang yang disangka. Dia bukan macam pergi dekat pawagam, beli tiket, beli popcorn and duduk layan macam tu. No, kita kena set up sendiri. Kita kena pasang projector. And projector tu kalau kita tak beli screen, dia punya image tu tak cantik. Seriously, kalau kita pancar dekat dinding semata-mata, quality image display yang kita nampak tak lawa langsung lah. Lepas tu nak set up screen tu dah satu hal, perlukan space yang besar, perlukan dinding yang besar kan. Kalau projector tu tak ada operating system, kita kena beli Android box pula, ataupun kita kena masukkan movie yang kita nak tengok ke dalam pendrive, cucuk dekat situ, ataupun maybe kita kena cucuk laptop kita pergi dekat projector. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau speaker dia tak sepadu Wembo T6 Max yang saya review baru-baru ni, kita kena beli soundbar pula. Nak beli speaker memang leceh, so orang beli soundbar, baru kita dapat satu watching experience yang immersive, orang kata baru best. Kalau tak memang leceh. Disebabkan benda-benda ni tadi, orang tak berapa nak guna projector. Idea dia memang nampak bijak. Wah, kita boleh mempawagamkan rumah kita. Tapi at last kita guna sekali, 2 kali, rasa leceh. Kita letak dia dekat dalam almari rumah kita. Lepas tu kita buat apa? Kita tengok TV sajalah. Beli TV 4K 55 inci. Macam contoh Xiaomi P1 yang saya review baru ni, dah ada Android certified by Google dan sebagainya. Itu lagi senang. Just buka TV, ataupun kita just bagi tahu dekat kita punya smartphone, turn on TV, buka Netflix, layan depan TV. Image yang kita nampak lagi cantik and audio lagi padu. That's why produk yang pertama ni ramai orang beli, at last dia berakhir dalam almari. Nak jual pun susah Second value untuk projector home cinema ni memang susah gila. That's why banyak yang duduk dalam almari. Itu produk yang pertama. Produk yang kedua ni, dia bagi saya dia tak sampai masa lagi lah. Kalau nak dibandingkan dengan zaman mula-mula dia keluar dulu dengan sekarang, memang dah banyak gila improvement. Okay, produk kedua yang saya maksudkan ialah VR headset. Dulu kalau kita nak pakai VR ni kan, kita kena spend lebih dari RM10,000 Malaysia lah. Yang pertama, VR tu sendiri harga dah RM3,000 Malaysia. Lepas tu untuk hidupkan VR tu, kita kena pasang satu PC, gaming PC yang mantap gila, yang graphic card mahal nak mampus. Total habis RM10,000 Malaysia. Tapi sekarang dengan Meta Quest 2 ataupun yang latest
Pico kan. Yang tu harga 1,800. Dah pun ada OS yang tersendiri. Kita dah tak perlu nak connect dengan kita punya PC. Lagipun dulu kalau kita nak pakai VR ni, kita kena set up sensor dia 4 bucu, 4 kamera, lepas tu kena joget-joget, lepas tu kena calibrate dan benda-benda yang sangat-sangat leceh lah. Sekarang tak payah dah sebab dia punya headset tu pun dah boleh calibrate sendiri. Sangat-sangat senang. Nak guna time tidur pun tak ada masalah. Nak guna time tidur pun tak ada masalah. Guna untuk kebaikan. Guna untuk kebaikan kan. Tapi kalau kita tengok, memang dia punya produk ni dia belum matang lagi lah bagi saya. Walaupun hardware tu sendiri dah matang, tapi dari segi ekosistem dia punya software, dia punya apps belum banyak dan belum praktikal lagi. Tak ramai orang guna VR ni menyebabkan kita pakai dia dalam 2-3 bulan kita rasa macam tak best. Nak guna untuk layan YouTube pun disebabkan dia punya berat tu, macam saya bercakap atas dasar Meta Quest 2, disebabkan berat dia tu kita just pakai 1 jam kita dah give up. Even sebenarnya kalau ikut kepada organisasi dunia melibatkan kesihatan, dia kata VR ni kita kena pakai paling lama pun 30 minit. Sebolehnya 15 minit, cabut kejap, lepas tu pakai balik lah supaya mata kita tak rosak. Dekat sini lah kita nampak yang sebenarnya VR ni belum sampai level dia lagi. Saya yakin dia akan ada satu masa yang kita akan guna dia betul-betul, kita akan praktik dia betul-betul. Tapi buat masa ni belum lagi lah. Produk itself dah matang, tapi dia punya environment dia. Macam saya sendiri, saya guna untuk review, lepas tu saya gunalah kejap untuk main game, joget-joget, semua saber, lightsaber dan sebagainya. But then, duduk atas almari lah. Nak jual sayang sebab kita nampak betapa Mark Zuckerberg, dia betul-betul put effort dalam benda ni, dalam Meta ni. Saya percaya dia punya Facebook tu akan naik lah ikut Meta ni kan. That's why saya tak jual. Tapi itulah, belum tiba masanya lagi. Dan last kali, item ataupun produk ni, saya rasa akan dapat banyak tentangan lah. Tapi saya jujur, saya bagi tahu ini based on saya punya pengalaman menjual dekat Mona Lisa dan juga pemerhatian saya dekat grup-grup Facebook. Saya dapati produk ni ramai gila nak beli dia. Beli lepas tu sebulan 2 guna, jual balik. Produk yang saya maksudkan ialah something yang berkait dengan race simulator. Race simulator macam G29 dari Logitech. Dia punya steering, dia punya gear dan sebagainya. Racing simulator ni nampak agak lah kononnya, sebab lelaki ni dia suka kereta. Jadi dia nak beli kereta mahal. Macam Civic pun harga 150,000. Tak tahulah 200,000 ke, saya tak tahu pasal kereta. So dia nak beli kereta-kereta ni mahal. Dengan adanya racing simulator ni, kononnya dia akan dapat rasa guna Civic lah, ataupun guna Ferrari, ataupun guna Lamborghini, something like that kan. But then bila just beli steering, beli gear sahaja, dia tak dapat feel yang sebenar tu tak dapat. At last dia menyebabkan rasa boring tu lah. Kalau anda full setup dengan dia punya tempat duduk, lepas tu anda memang ada proper 3 screen untuk dapat immersive punya feeling tu, mungkin anda akan guna dia dalam satu jangka masa yang lama. Tapi kebanyakan gamers yang saya tengok, mereka just guna 2-3 kali saja, lepas tu tak main lah. Lepas tu want to sell dekat group Facebook. Beli 1,400, jual balik 1,100. Rugi RM300 Malaysia. That's why bagi saya, Resim punya item ni, dia kalau anda nak betul-betul nak beli dia, anda kena beli satu set. So anda kena beli dia punya kerusi, anda kena beli gear, anda kena beli everything. Even monitor tu pun kalau boleh anda set up yang curve, ataupun anda beli 3 monitor, bagi ada feeling yang betul-betul lah. Untuk dapatkan yang tu, anda kena fikir pula space tu. Kebanyakan gamers ni, dia punya PC gaming dalam bilik. And bilik dia ni kadang-kadang berkongsi dengan adik. Space untuk set up race simulator ni memang boleh kata hampir tiada lah. Kalau tak set up macam tu, macam saya bagi tahu, anda tak akan dapat feeling dia. At last anda akan rasa boring and anda akan jual lah. So ini 3 produk yang saya rasa, kalau anda nak beli dia, anda kena fikir betul-betul. Adakah anda akan guna dia ataupun sekadar macam nafsu anda? Kalau anda boleh cuba dekat kedai ke, anda boleh cuba rumah kawan anda pergi cuba dulu. Anda pergi cuba and anda fikir, adakah benda ni betul-betul akan digunakan supaya anda tak membazir. Video ni actually saya buat supaya anda tak membazir duit anda lah. Macam tadi beli G29, harga beli maybe 1,100, bila nak jual balik harga dia dah jadi RM800 Malaysia. Sangat-sangat membazir lah. And ini bonus dalam banyak-banyak produk yang saya beli and saya rasa macam membazir gila. Macam mana dia punya feeling tu bila keluar nak beli gila. Lepas tu saya guna dia dalam sebulan, lepas tu saya letak dia dekat tepi.
produk untuk saya personally yang membazir ialah drone. Setiap kali DJI keluarkan drone, saya rasa macam kena beli ni. Macam sekarang ada Avita kan, Avatar. So first person view punya drone saya rasa nak beli gila. But for sure kalau saya beli, saya guna dia 2-3 kali dan saya letak dia dekat tepi lah. Masa nak main tak ada, tempat nak main pun tak ada. That's why dia memang ada something yang kita kau nak beli dia, tapi bila kita beli kita tak guna pun. Jadi kita kena pertimbangkan betul-betul. Duit ni nak dapat dia bukan senang lah. Saya tak tahulah kalau anda anak orang kaya ke macam mana. Tapi macam saya sendiri nak dapat RM10, nak dapat RM100 bukan senang. So kita tak boleh bazirkan dia macam tu sahaja. Apa-apa pun itu sahaja dari saya. Kalau anda ada pendapat anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk follow saya dekat Instagram Ashraf Jeffrey. Follow saya dekat situ. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.